Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video seterusnya, Sains Tingkatan 5 KSSM, Bab 7 Cahaya dan Optik. 7.2 Peralatan Optik. Ya. Standard pembelajaran 7.21 memerihalkan pembentukan imej akhir oleh teleskop dan mikroskop. 7.22 mereka bentuk dan membina teleskop ringkas. 7.23 berkomunikasi tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. Peralatan optik. Setiap peralatan optik mempunyai kegunaan yang berkaitan saiz imej dan jenis imej yang dibentuk oleh kanta masing-masing. Misalnya kanta pembesar yang kita gunakan untuk melihat objek yang kecil dan kita besarkan imej dia. So ciri-ciri imej kanta pembesar ialah maya, tegak dan dibesarkan. Okey, ini adalah teleskop Dan ciri-ciri imej bagi kanta teleskop adalah maya, songsang dan dibesarkan Dan seterusnya peralatan ini adalah mikroskop dan ciri-ciri imej dia adalah maya, songsang dan dibesarkan. Okay, kita tengok dulu peralatan yang pertama iaitu mikroskop. Okay, apa kegunaan dia Kegunaannya untuk melihat imej bagi objek yang seni, iaitu objek yang sangat kecil dan tak boleh dilihat dengan mata kasar. Misalnya virus, bakteria, kulat dan sebagainya. Okay, terdiri daripada dua kanta cembung yang berkuasa tinggi, di mana panjang fokusnya adalah pendek. Okay, kanta yang pertama adalah kanta objektif yang berkuasa tinggi, di mana panjang fokusnya adalah pendek dan kita simbolkan sebagai FO. Untuk tujuannya adalah untuk membesarkan imej yang kecil. Jadi kanta objektif ni berada di mana? Dia berada berdekatan dengan bila kita letak slide ada satu kanta. So kanta yang berdekatan dengan objek yang kita nak tengok lah. Okay, yang bahagian bawah ni yang berdekatan dengan slide ataupun imej yang kita nak tengok Okey, yang kedua kanta mata. Okey, kanta mata yang berdekatan dengan mata kita lah yang juga berkuasa tinggi dan panjang fokusnya adalah pendek dan disimbolkan sebagai FM. Dan fungsinya adalah sebagai kanta pembesar bagi imej kanta objektif. Di mana panjang fokus kanta mata lebih panjang daripada panjang fokus kanta objektif. Pembentukan imej oleh mikroskop. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, ini adalah kanta objek yang digunakan dalam mikroskop di mana objek kita letakkan di antara F dan 2F. Okey, ini adalah objek lah Dan hasilnya kita akan dapat imej di mana kedudukan imej ni lebih jauh daripada 2F, iaitu 2 kali ganda panjang fokus Dan ciri-ciri imej terhasil adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Sebab tu kanta objektif ni adalah kanta yang berkuasa tinggi yang boleh membesarkan imej berkali ganda daripada tak boleh dilihat oleh mata kasar sehingga boleh dilihat Seterusnya kita nak tengok kanta yang kedua iaitu kanta mata. Okey, kanta mata ni objeknya adalah imej yang kita dapati daripada kanta objektif Jadi imej kanta objektif akan menjadi objek bagi kanta mata. Sebab itu kedudukan dia objek di antara F dengan pusat optik So itu adalah objek dia lah. Inilah yang sebenarnya yang kita dapat daripada imej kanta objektif. Dan kedudukan dia yang ni antara F dengan pusat optik. Pusat optik ni tengah kanta Dan apabila dilukis garisan sinarnya kita akan dapat imej tu kedudukannya lebih jauh daripada titik fokus
Dan cirinya adalah maya, tegak dan dibesarkan. Ya. Jadi kanta mata ni dia jadi kanta pembesar lah bagi imej kanta objektif. Ya. Okay, kalau kamu tengok kenapa ni tegak. Okay, tegak ni sebenarnya dia sama sama arah dengan objek. Okay, so objek ni ke bawah, imej juga ke bawah. So ini adalah gambaran keseluruhan kedudukan kanta objek, kanta mata, objek bagi kanta objek, dan imej yang terhasil iaitu imej pertama, dan ini adalah imej yang terakhir yang dihasilkan oleh kanta mata. So ini adalah gambaran keseluruhan dia lah. Okay, menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Okay, kuasa pembesaran bersamaan dengan kuasa pembesaran kanta objek kali kuasa pembesaran kanta mata. Okay, contoh kita tengok contoh pengiraan dia. Sebuah mikroskop dengan kanta mata yang mempunyai kuasa pembesaran 3 kali dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 30 kali. Okay, jadi inilah kanta objek dia yang berada berdekatan dengan objek dan kanta mata yang bahagian atas ni yang berada berdekatan dengan mata kita. Jadi cara nak hitung dia, kuasa pembesaran mikroskop bersamaan dengan, formula dia kita ambil atas ni lah. Kuasa pembesaran kanta objek kali saja dengan kuasa pembesaran kanta mata. Jadi masukkan nilai 30 kali 3, maka kita dapatlah nilai dia 90 kali ganda kuasa pembesaran dia lah. Okey, kita tengok pula contoh peralatan yang kedua iaitu teleskop. So apa kegunaan teleskop? Okay, kegunaan dia adalah untuk melihat imej yang besar dan jauh. Terdiri daripada 2 kanta cembung yang berkuasa tinggi dan satu lagi yang berkuasa rendah. Okey, ada tujuan dia Okay, kanta objektif kanta yang pertama dia berkuasa rendah. Tetapi panjang fokus dia adalah panjang. Okay, kita simbolkan dia sebagai FO. Tujuan dia untuk mengecilkan imej yang sangat besar dan jauh lah. Misalnya apa? Bulan, bintang, dan sebagainya. Okay, yang kedua pula, kanta mata berkuasa tinggi di mana panjang fokus dia adalah pendek dan kita simbolkan sebagai FN. Tujuan dia sebagai kanta pembesar bagi imej yang dibentuk oleh kanta objektif. Okey, di mana panjang fokus kanta objektif lebih panjang daripada kanta mata. Okey, pembentukan imej oleh teleskop. Okey. Jadi kita tengok yang pertama iaitu kanta objek. So objeknya di mana? Objek ni di infinity lah sebab dia sangat jauh Jadi ini adalah gambaran lukisan rajah sinarnya Maka kita akan dapat sebab itu objek tidak dilukis lah sebab dia infinity, sangat jauh, tidak terhingga Dan hasilnya kita dapat imej yang berada betul-betul pada titik F. Dan imej ni ciri dia adalah nyata, songsang, dikecilkan. Tadi saya beritahu fungsi kanta objektif ni dia mengecilkan imej bagi objek yang sangat besar dan jauh. Okay, kita tengok juga kita seterusnya bagi kanta mata garisan sinar dia Jadi imej bagi kanta objektif tadi merupakan objek bagi kanta mata. Okay, inilah yang tadi kita dapat pada kedudukan F, dia punya imej. Dan sekarang dah jadi objek bagi kanta mata. Dan bila kita lukis garisan sinar, kita dapati tiada pertemuan di bahagian atas dan bawah. Maknanya tak ada persilangan antara dua garis sinar yang dilukis. Maka imejnya terhasil di mana? Imejnya terhasil di infinity. Di mana ciri-ciri imejnya adalah maya, tegak dan dibesarkan. Ini kamu dah belajar masa tajuk 7.1 melukis gambar rajah sinar, iaitu kedudukan objek berada pada titik F. Okay, ini untuk kanta mata ni objek dia berada pada titik F. So memang kita akan dapat
imej di infinity lah ya. Dan ciri dia adalah maya ya, tegak dan besar ya. Jadi sebenarnya kanta mata ni dia membesarkan imej ya kepada objek, membesarkan imej ya bagi imej yang kita hasil daripada kanta objektif ya. Dan ini adalah gambaran keseluruhan lah ya. Gambar rajah ya, teleskop bagi kanta objek dan kanta mata bagi kedua-dua objek dan imej yang terhasil ya. Okey, membina model teleskop ringkas ya. Okay, bahan dia adalah satu silinder kertas berongga, satu silinder pipe berongga, dua kanta berbeza panjang fokus, nombor 4 pemotong kertas, nombor 5 gergaji, nombor 6 adalah gam yang kuat ya. Okey, yang pertama dia akan potonglah ya kertas berongga tersebut ya. Dan yang kedua ya, yang ni kita potong pipe ya, pipe yang berongga, dan kita tebukkan lubang. Okey. Kita tebuk juga di bahagian sisi dia lebih kurang 1 inci jarak dia. Okey, masukkan kanta. Okey. Dan seterusnya kita masukkan ya bahagian ataupun yang kita masukkan kanta tadilah ya pada kertas berongga tadi. Okey, sebenarnya kita masukkan juga di bahagian depan dia ya sebab kita ada dua kanta. Dan akhir sekali kita masukkan antara pipe dengan kertas berongga lah pada seperti gambar rajah lah ya, dan siaplah teleskop kita ya. Aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okey, yang pertama ialah kamera DSLR. Okey. Okey, yang seterusnya adalah CCTV dan yang ketiga ialah kamera pengintip. Okay, di masa kini ya, ketebalan kanta hanyalah beberapa milimeter sahaja ya yang digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan televisyen litar tertutup. Jadi kajian telah berjaya ya, kajian optik lah ya telah berjaya membina kanta yang rata ya, flat lens yang tebal dia ya hanyalah beberapa mikron ya, iaitu 1 mikron ni bersamaan dengan 0.01 mm. Sangat kecil lah ya dia punya nilai ya. Jadi kesan dia ya membolehkan saiz telefon pintar kita boleh buat dia kecil ya. Dan ketebalan dia semakin nipis. Okey. Seterusnya kita nak tengok imej yang terhasil ya daripada kamera ya, peralatan optik yang dibina ya. So ini adalah imej kamera yang dibentuk menggunakan kanta yang panjang fokus dia 70 mm daripada jarak 15 meter. Okey, yang ni pula imej kamera yang dibentuk menggunakan kanta panjang fokus 24 mm dari jarak 15 meter, di mana panjang fokus kanta dalam kamera DSLR akan mempengaruhi medan penglihatan ya. Semakin pendek panjang fokus kanta, maka semakin luaslah medan penglihatan yang terhasil. Okey, ini adalah kanta air ya. Di mana binaan dia ya seperti dalam gambar rajah ya, kita ada rangka kayu di mana di atasnya diletakkan satu bahan greenhouse effect ataupun plastik ya. Contoh dia plastik lah ya. Jadi seterusnya kita masukkan air ya. Tapi plastik yang tahan haba lah ya. Okay, kita masukkan air dan air itu membentuk seolah-olah seperti kanta ya. Okay, seterusnya ya, apabila disinarkan sinar cahaya matahari, kita akan nampak ya satu ruang yang maksimum ya cahaya dia ya ditumpu pada satu tempat. Dan yang ni kita nampak di bahagian bawah dia. Okay, apabila diletakkan satu papan nipis ya pada titik tumpu dia ya, kita akan dapat satu sinar cahaya yang maksimum. Okay, hasilnya ya kertas itu ataupun kayu itu akan terbakar lah ya. Jadi ini adalah contoh ya kanta air yang kita boleh bina sendirilah ya hanya menggunakan tenaga suria. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton ya.
Cikgu harap ya semoga video ini akan membantu kefahaman kamu dalam tajuk 7.2 ini ya. Jika kamu suka video ini ya, tekanlah butang like ya dan bolehlah kamu kongsikan ya video ini dengan teman-teman dan kawan-kawan kamu di media sosial. Semoga kita dapat sama-sama ya berkongsi ya ilmu yang bermanfaat ini. Dan tekanlah butang subscribe dan notification ya bagi yang masih lagi belum berbuat demikian ya sebagai tanda sokongan kamu kepada cikgu ya. Mudah-mudahan cikgu dapat lagi menghasilkan video yang lebih baik ya dari segi kualiti dan penyampaian ya. Everything changes.